الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Anda bersama dengan saya Dai Aiman dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik-baik. Hari ini hari Sabtu, mesti ramai yang sedang merancang perjalanan untuk pergi kenduri, berjalan dan sebagainya. Tapi ingat, hari ini mengikut kajian ramalan cuaca, pada petang hari ini mungkin berlaku hujan lebat. Jadi berhati-hati di jalan raya, dan yang paling penting sekali, bila kita pergi kenduri atau ke mana-mana, jaga SOP anda, jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman, dan yang paling penting sekali, dapatkan dos penggalak. Dan kalau kita lihat bumi sekarang ini, dunia sedang berkocak. Kalau kita melihatkan serangan Rusia ke atas Ukraine, dan kita doakan agar mereka dapat berdamai dan dapat mencari titik persefahaman di antara mereka agar tidak lagi berlaku peperangan dan pergaduhan di antara mereka. Baik, kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada hari ini kita dalam topik tafsir dan taranum. Alhamdulillah, kita nak masuk surah baru, iaitu surah Az-Zumar, daripada ayat pertama sehingga ayat ketiga. Kita bersama dengan tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Lokman Ibrahim. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya. Kerana bersama dengan kita pada hari ini, dan para penonton pun tak sabar dah nak dengar akan kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz, dan yang paling penting sekali, mereka tak sabar nak dengar alunan ayat suci daripada Al-Fadhil Ustaz. Tapi sebelum tu, kepada para penonton yang ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, mungkin ada yang nak bertaranum dengan Ustaz, boleh call kita di talian 0377261603, ataupun boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz, hari ini kita dalam surah Az-Zumar. Mungkin sebelum kita nak mulakan perbincangan tadabbur kita dalam surah Az-Zumar ini, mungkin kita nak mendengar ayat suci Al-Quran ini yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih Dai Aiman, tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada pagi ini dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan membincangkan beberapa ayat pertama ini, ayat 1 hingga ketiga. Dan Ustaz akan mulakan dulu dengan bacaan Al-Quran, dan insya-Allah tuan-tuan, sama ada tuan-tuan boleh ambil mushaf ataupun telefon dan seumpamanya, insya-Allah akan memberi satu kebaikan untuk kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah
فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار صدق الله العظيم. Dengan maksudnya turunnya kitab Al-Quran ini daripada Allah yang Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran. Oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepadanya. Ingatlah hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci, bersih dari segala rupa syirik. Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain Allah untuk menjadi pelindung dan penolong sambil berkata, kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sedamping-dampingnya, yakni sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayat petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta mengatakan yang bukan-bukan lagi sentiasa kufur dengan melakukan syirik. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, dan sebelum kita masuk kepada tadabbur perbincangan ayat ini, Ustaz nak sebut dulu satu ayat yang berkenaan dengan sedikit qiraat mana, iaitu tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, ayat-ayat yang kita baca ini bukan sahaja di tempat kita di Malaysia, di Nusantara, bahkan seluruh dunia membaca dengan satu gaya bacaan yang dipanggil hafs daripada Asim. Bacaan penuh itu hafsun, sad, hafs daripada Asim. Ini bacaan secara umumnya seluruh dunia. Kita katakan kenapa jadi begitu? Zaman Nabi itu baca macam mana? Kan? Selepas itu macam-macam zaman kita ini dengan baca hafs daripada Asim. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, Syekh Dhabbak dalam masalah ini menyebutkan bahawa pada zaman Nabi sehinggalah kurun yang ke-5, maka bacaannya dengan bacaan Nafi' ataupun Qalun Warsh. Kemudian berpindah selepas itu bacaan Abu Amru, Duri dan As-Susi. Sehinggalah kurun yang ke-12 barulah pindah kepada bacaan Hafs daripada Asim. Dengan ertinya tuan-tuan, Hafs Asim ni lebih kurang 200-300 tahun baru.
Yang lama ialah bacaan Abu Amru dan namanya bacaan Imam Nafi'. Jadi adakah bacaan mereka itu ada berbeza dengan kita? Kita jawab begini, ada sikit beza. Tetapi perbezaan itu juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan ada beza ni? Puncanya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri minta kepada Allah. Dalam hadis sahih Bukhari, falam azal astaziduhu. Aku sentiasa minta Allah tambah. Turun satu bentuk, mintalah tambah satu lagi. Allah tambah satu lagi. Nah, turun lagi, tambah yang ketiga pula. Gitulah sehinggalah jadi 7. Sebab itulah unzil Quran ala sab'ati ahruf. 7 huruf ini perbincangan ulama yang panjang, tapi nak beritahunya paling mudah ialah kita sebut ada 7 gaya bahasalah yang dibaca kepada Al-Quran. Ini maksudnya masih sama, Ustaz. Maksud sama. Cuma hafz ini adalah salah satu. Ya. Jadi Ustaz nak baca ini bacaan Imam Susi pada ayat nombor 2 ya. Ayat nombor 2 tuan-tuan boleh perhatikan. Imam Susi semua ayat itu sama kecuali berubahnya pada kitabil haqq. Dia akan baca dengan kaedahnya idgham kabir. Ustaz baca dulu. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq. Jadi kalau mau perasan kan, mana berubahnya? Kitab babi dah. Babil haqq tapi dibaca kitab bil haqq. Dua huruf yang sama bertemu ba dengan ba, maka yang pertama dimatikan. Kemudian ada mat sebelum itu, dia boleh 2, 4, 6 tapi kita baca 6 mana? Kitab bil haqq. Baik, Ustaz cuba sekali lagi dan lepas ni mak kena baca pula. Okey, Ustaz. Inna itu dengan 2 harakat, anzalna pun 2 harakat. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq. Cuba kan? Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Alhamdulillah. Jadi makna ada perubahan sedikit. Tapi itu juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tak biasa dengar tu kerana tuan-tuan bukan gitu bacaan kita di sini. Macam kita tak biasa tengok mazhab lain sembahyang. Samalah tu, ada sedikit perbezaan tapi juga diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Nak cerita Ustaz, uniknya Al-Quran ini dibaca dengan pelbagai jenis bentuk tetapi maksudnya tetap sama. Baik Ustaz, dan selepas ini kita akan menerima banyak soalan berkaitan dengan ayat kita pada hari ini, tapi sebelum itu kita nak pesan kepada para penonton, gunakan bahasa yang betul untuk bertanyakan soalan, dan juga seorang penanya hanya ditetapkan satu soalan saja Ustaz, supaya kita dapat beri peluang kepada penanya-penanya yang lain. Dan kalau kita lihat buku rujukan ataupun kitab rujukan kita pada hari ini adalah Tafsir Ar-Rahman Ustaz ya. Dan kepada para penonton boleh cari kitab Tafsir Ar-Rahman ini supaya kita dapat mengkaji ataupun mentadabbur ayat suci Al-Quran. Dan kita akan sambung lagi selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, pada hari ini kita dalam topik pengajian tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 1 sehingga 3. Dan kepada para penonton yang mungkin ada bersama dengan anda tafsir Ar-Rahman, boleh buka muka surat 1219 untuk mengikuti tadabbur tafsir Al-Quran surah Az-Zumar ayat 1 sehingga 3. Tadi kita dah bertaranum bersama dengan Al-Fadhil Ustaz dan kita pun dah mendengar tafsir ayat Az-Zumar 1 hingga 3. Dan sekarang ni Ustaz, mungkin kita nak mentadabbur ayat ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan rahmat Allah sekalian. Ayat pertama tu tentang surah Az-Zumar ini tuan-tuan. Allah menyebutkan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inilah Al-Quran. Tanzil itu makna nazzala yunazzilu tanzil. Ini satu penurunan. Penurunan maksudnya Alkitab lah, itu Al-Quran. Dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Tuan-tuan muslimin dan rahmat Allah sekalian. Ustaz nak sebut sikit satu perkara yang agak menarik ya. Perkataan tanzil dalam Quran yang merujuk kepada Quran lah, sebenarnya banyak. Nah, ya di awal pun ada, di tengah pun ada dan seumpamanya. Ada satu perkara yang kalau kita tengok isu orang nak pegang Quran ini, ya, orang nak pegang Quran kena ada wuduk ke tidak? Kena ada wuduk kot Ustaz? Kena ada wuduk. Baik. Ada sebahagian, ini sebahagian ni minoriti lah. Ulama mengatakan tidak perlu wuduk. Majoriti adalah mengata mesti ada wuduk lah. Dalam mazhab Syafi'i pun memang kena ada wuduk. Bahkan mazhab-mazhab yang lain, kecuali ada pandangan yang sedikit. Kenapa pandangan sedikit ini? Mengatakan bahawa bila diberi dalil la yamassuhu illal mutahharun dalam surah Al-Waqi'ah, tidak boleh menyentuhnya melainkan yang dibersihkan oleh Allah. Ayat itu merujuk kepada malaikat. Merujuk kepada malaikat. Maksud di Lahul Mahfuz. Tidak boleh menyentuh melainkan yang disucikan oleh Allah itu malaikat. Tuan-tuan, ini jawapan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hal ini. Sangat baik dia punya. Dia kata ya benar, betul lah ayat tersebut merujuk kepada malaikat, bukan merujuk kepada manusia. Tapi tuan-tuan, la yamassuhu illal mutahharun tanzil. Nah, tanzilun min rabbil alamin, maka Imam Nawawi kata dia termasuk juga Quran yang tanzil, walaupun di atas langit cerita tu, tapinya masuk juga tanzil, iaitu Quran yang diturunkan di ini ya. Ini kalau kita kata ini tafsir, itu cerita ada pandangan ulama. Cuma kalau Quran mushaf itu nak pegang mesti dengan air sembahyang, wudu. Jadi tuan-tuan, itu pandangan majoriti ulama, dan untuk orang awam dia kena pegang pandangan majoriti. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun, kalaulah dalam kes khusus, contoh budak, ya, dia umur 7 tahun, kita ajar dia ambil semayang lah, pegang Quran lah. Dia lari situ, lari sini, tak tahu semayang wuduk apa dah. Untuk budak dibolehkan. Dibolehkan. Ataupun kita bawa barang, kita pergi kedai beli Quran, beli Quran, kita tak ada air semayang, beli mushaf tu kan, maka mushaf itu kita letak dalam bersama-sama barang. Maka dia diniatkan, ni dalam pandangan mazhab Syafi'i, dia niatkan bawa barang, bukan bawa Al-Quran. Sebenarnya menanggung Quran tu tidak boleh. Jadi itu pandangan yang pelbagai lah. Cuma nak beritahu ni asasnya ialah pegang Quran itu kena ada wudu. Sebab apa dia? Itu adalah Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah yang maksud ini disebut dalam berkenaan mushaf Al-Quran. Tentang muslimat dan rahmat Allah sekalian, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tanzil, tanzil ini, penurunan ini pula, Quran ini pula daripada Allah. Kalau orang tanya mana bukti daripada Allah, mana bukti daripada Allah, tuan-tuan, bila sebut tentang bukti ni kita nak sebut banyak. Yang pertama sekali Ustaz nak cuba ambil yang poin penting dulu.
bahawa dalam Al-Quran ini, kalau kita nak kait dengan berkenaan dengan isu Isra' Mi'raj yang sekarang ni kan, kalau di masjid-masjid banyak dah perbincangan ulang ada ceramah-ceramah berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Ada orang tanya, nah, Isra' Mi'raj ini berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Kemudian dia mencapai tahap logik akal tak boleh terima. Tak boleh terima lah. Yeah. Naik ke langit, turun apa semua. Tak? Kemudian berlaku dalam selang masa antara maghrib dan subuh. Nah, sangat pendek. Dan cerita-cerita itu akal ini tak dapat nak sampai. Tak dapat nak sampai. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Orang beriman dia kena letak nombor satu, beriman itu dulu. Maknanya kita percaya kepada Quran ini kerana dia adalah diturunkan oleh Allah tanzil. Itu nombor satu. Kemudian yang kedua tuan-tuan, ini nak kena main logik sikit lah. Golongan Yahudi, dia percaya tak aman bahawa Nabi Musa alaihissalam ada mukjizat dia. Percaya Ustaz? Dia panggil miracle lah. Benda yang pelik berlaku kepada Rasul-Rasul. Kaji pun tak jumpa. Dia percaya. Belah laut. Mana logiknya? Tongkat jadi ular, jadi ambil balik. Itu semua berlaku kepada Nabi Allah Musa dan kaum Yahudi percaya. Kristian. Nabi Allah Isa. Dalam Injil disebut bahawa dia menghidupkan benda mati. Dalam Quran disebut, Nabi Isa jadikan burung, kemudian yuhyil mauta, menghidupkan benda mati biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda pelik itu berlaku dalam bentuk mukjizat kepada para rasul. Jadi soalan yang kita nak tanya, apa peliknya Isra' kepada Nabi? Kalau kamu boleh percaya tentang Nabi Musa, belah laut lah apa semua tu, boleh percaya. Kamu boleh percaya Nabi Isa menghidupkan orang mati. Dalam kisah tu ada 4 yang dihidupkan. Salah satu Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ni anak Nabi Nuh alaihissalam. Salah satunya anak Nabi Nuh alaihissalam. Dan dia hidup. Sam bin Nuh ni meninggal muda. Maksud orang muda ni tak ada lah rambut tak putih lagi. Tiba-tiba bila Nabi Isa kata bangkit kamu, keluar daripada kubur tu putih rambut dia. Nabi Isa pun tanya kenapa? Jadi gini, bukankah kamu meninggal muda? Dia kata ya, tetapi hari kiamat, aku ketakutan terhadap hari kiamat telah menyebabkan rambut aku jadi putih. Masya Allah. Seperti mana dalam ayat Quran, washta'ala ar-ra'su syaiba. Jadi putih rambutnya itu dengan uban disebabkan oleh ketakutan kepada hari kiamat, sakaratul maut dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, itu poin asas yang saya nak sebutlah, bahawa Quran ini diimani bukan sahaja oleh orang Islam, tetapi sepatutnya diimani oleh golongan yang lain. Kenapa? Kerana benda sama disebutkan. Poinnya apa dia? Iaitu mukjizat pada Nabi Musa sebut dalam Quran juga, mukjizat pada Nabi Isa sebut dalam Quran juga. Jadi kalau mukjizat pada Nabi Muhammad, kenapa tak boleh percaya? Itu soalannya. Nabi lain boleh percaya? Ada boleh percaya. Jadi itu hakikatnya tuan-tuan. Itu sebagai poin asas lah sebelum kita masuk kepada perbincangan yang seterusnya. Okey, baik Ustaz. Yang ini kita sebutkan kepada bagaimana Allah menurunkan Al-Quran sebenarnya untuk menunjukkan Allah ni maha kuasa lagi maha bijaksana Ustaz ya. Okey, baik, kita nak mentadabbur ayat yang seterusnya. Ayat yang kedua yang menunjukkan sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran. Masya Allah. Mungkin Ustaz boleh kupaskan ayat ini Ustaz. Baik, terima kasih, tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanzilul kitab, penurunan dah, kemudian ditaukid lagi, ditegas sekali, inna anzalna ilaikal kitab. Kami turunkan kepada kamu al-kitab bil haqq, dengan kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka kamu sembahlah Allah dengan ikhlas. Mukhlishan lahuddin. Apa benda ikhlas ini nak? Okey, cantik Ustaz. Apa maksud ikhlas tu selepas ini kita bicara. Baik para penonton, jangan ke mana-mana, dan selepas ini kita akan sambung lagi mentadabbur ayat yang kedua daripada surah Az-Zumar. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Lokman Ibrahim membicarakan tentang surah Az-Zumar ayat pertama sehingga ayat ketiga. Dan tadi saya ada belik-belik lah Ustaz. Saya tengok surah Az-Zumar ayat yang kedua ni ada kaitannya dengan ikhlas. Dan bila kita sebut surah Ikhlas, dia ada kaitannya dengan surah yang saya bacakan sebentar tadi. Tapi Ustaz, saya tak jumpa perkataan ikhlas dalam tu. Baik, tapi sebelum Ustaz nak jawab soalan tu, mungkin kita boleh sambung lagi tadabbur ayat suci Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang kedua. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Man dan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Bila Allah menegaskan lagi pada ayat kedua ini berkenaan Allah menurunkan Alkitab ini dengan hak. Sebenarnya tuan-tuan, Al-Quran ini dia punya tujuan paling besar turun kepada manusia ni apa benda? Tujuan nombor satu dia. Ya. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, ini kata para ulama, ia sebagai panduan hidup manusia dunia dan akhirat. Kalau dalam bahasa kita sebut itu dustur ataupun perlembagaan. Mana inilah asasnya Al-Quran. Kamu ikut ini, kamu selamat. Tak? Kalau sebahagian orang dia kata, ikut Quran saja kena ikut hadis. Ya, Quran pun sebut gitu juga. Maknanya sebenarnya kalaulah golongan yang kata ikut Quran, maksudnya ikut Quran dan hadis. Sebab dalam Quran sebut kan jelas. Maknanya bila suruh ikut Quran, pada masa yang sama, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul, kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasul tegah, kamu tinggal. Dan dalam Quran ini mengiktiraf satu batang tubuh bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad. Dan ini dirujuk dalam ayat ini. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan Al-Quran ilaika. Ka tu merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada satu menarik di sini. Boleh dikatakan hampir ke semua ayat, apabila Allah Subhanahu wa taala merujuk kepada Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan kaitkan dengan satu orang yang mentafsirkannya. Inna anzalna ilaika. Ada. Kemudian dalam ayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad. Nanti Ustaz lupa lagi ayat itu. Tapi nak beritahu tuan-tuan, mesti ada dikaitkan dengan manusia. Manusia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin Ustaz nak sebut tuan-tuan, Al-Quran ini mesti ditafsirkan oleh orang. Orang siapa dia? Orang yang mahir dalam bidangnya. Kalau dalam Quran disebut sebagai Rasul, maka tuan-tuan samalah juga Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditafsirkan oleh para ulama. Ada orang mengatakan bahawa kita dah ada Quran, kita dah ada hadis, mencukupilah. Fahas, mencukupilah semua itu, dah memadai bagi kita. Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Perhatikan hadis Sahih Bukhari ini. Ini hadis Sahih Bukhari. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidaklah mencabut ilmu daripada daripada bumi ini dengan cabut sentak gap gitu. Tak ada. Tapi Allah cabut sikit-sikit. Macam mana? Biqabdil ulama. Matinya para ulama. Sebenarnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut begini, Quran dan hadis masih ada ke tidak? Masih ada. Yang tak ada siapa dia? Ulama. Mati satu dah. Berapa syekh yang besar-besar yang hebat-hebat dunia sekarang meninggal seorang dah. Jadi tuan-tuan, itu cara cabut ilmu sikit. Sehingga ni dalam hadis Sahih Bukhari ini menyebutkan, sehingga apabila manusia dah tak ada dah orang alim, ulama sudah tidak ada, maka mereka tanyalah kepada juhala, si jahil. Orang si jahil lah, maknanya ketua-ketua mereka yang jahil tak erti itu, mereka tanya. Kemudian fa'aftau, mereka berfatwa.
memberi pandangan tentang Quran, Masya Allah. memberi pandangan tentang hadis. Fadallu wa adallu. Mereka itu sesat, bahkan menyesatkan orang lain. Jadi poinnya tuan-tuan, bahawa Quran ini Allah kaitkan dengan orang yang akan memberi ulasannya, menghuraikannya. Sama juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para ulama. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, tinggal lagi apabila dihuraikan dengan panjang, maka kerja ini kembali kepada para ulama. Baik. Jadi tuan-tuan, bila disebutkan fa'budillah mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan keadaan yang kamu ikhlas. Maka kita katakan, apakah ayat seterusnya itu merujuk kepada ala lillahid dinul khalis. Ikhlas juga tu. Bukankah agama ini bagi Allah ini ada agama yang ibadat dan bawaan yang suci, yakni bersih daripada syirik. Tuan-tuan, berkait dengan soalan man tadi. Ya. Bila sebut surah Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah ya Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu satu. Allahus samad, dan Allah lah tempat kita mengadu meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak serupa segala sesuatu, tidak ada kufu sama baginya. Kat mana ikhlas ni? Tak jumpa lah Ustaz. Tak jumpa pula ikhlas kat situ. Tuan-tuan, ikhlas ini pada makna asalnya, akhlasa yukhlisu ikhlas, makna sarful ibadah lillahi wahdahu. Tumpukan semua peribadatan itu hanya kepada Allah. Tumpukan ibadat tu hanya kepada Allah. Kita sembahyang untuk siapa? Allah. Kita puasa untuk siapa? Allah. Bukan sebab manusia. Kita zakat untuk Allah. Jadi makna tuan-tuan, dengan sebab itu tumpunya hanya kepada Allah. Itu maksud ikhlas pada bahasa yang asal. Makna bila sebut qul huwallahu ahad, Allah maha satu. Allahus samad, minta pun dengan Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak diperanakkan, itu Allah. Kemudian walam yakul lahu kufuwan, itu Allah, itu ikhlas, makna buang dah benda lain, tinggal Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya di sini juga sama, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Walau macam mana pun nanti kita ada perbincangan tuan-tuan tentang ayat yang ketiga itu kan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah itu Tuhan, pembantu, penolong, dan dia kata bahawa kami tidak sembah itu melainkan liqarribuna ilallah. Sembah ni tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mana mereka bukan Tuhan, tapi kita ni nak mendekat kepada Allah. Liqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan dengan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz berhenti di situ perbincangan dulu. InsyaAllah kita akan berbincang. Ada juga orang yang nak cari perlindungan selain pada Allah. Dan selepas ini kita akan bicarakan Ustaz ya. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih tertanya-tanya dan keliru,
sekarang kita buka soalan seluas-luasnya kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan. Boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dan juga boleh call kita terus bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Baik Ustaz, kita telah membicarakan ataupun kita telah mentadabur ayat daripada surah Az-Zumar ayat pertama sehingga ayat yang ketiga. Jadi para penonton kita dah tak sabar untuk mengajukan soalan. Baik, kita nak raikan soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Rahimah Saud. Assalamualaikum Dr. Da'i dan petugas Tanyalah Ustaz. Soalannya yang pertama, ya, ayat yang pertama, Allah menegaskan banyak kali bahawa Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana yang menurunkan Al-Quran kepada manusia. Semasa ayat-ayat seperti surah ini diturunkan dan disampaikan, apa reaksi para sahabat? Bagaimana sambutan ataupun keadaan mereka di Mekah yang cenderung kepada mempercayai ayat-ayat tersebut? Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Rahimah Saud, antara penanya tegar kita lah. Alhamdulillah. Semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kesihatan dan juga kemudahan untuk bersama seterusnya. Tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian, bila menyebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, selalu menyebutkan tentang Tanzil, kemudian Al-Hakim, Al-Aziz. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini dengan pengetahuan dan bijaksana Allah. Allah dah tahu kita punya keadaan manusia ni. Kemudian panduan yang Allah beri itu sesuai dengan manusia. Siapa-siapa yang merasakan bahawa yang dia punya lebih baik daripada Allah punya, maka orang itu sudah terkeluar daripada agama ini. Dia rasa macam ayat ni tak berapa sesuai lah dengan zaman ni. Tak, tuan-tuan. Al-Quran ni sesuai pada zaman dulu, zaman Nabi SAW, selepas zaman Nabi, zaman hari ini dan akan datang sampai hari kiamat. Sesuai. Walau macam mana keadaan orang kata pun itu hakikat. Tuan-tuan, perhatikan dalam Al-Quran, kalau disebutkan macam mana keadaan para sahabat menerima ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan, sahabat ni luar biasa manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Islam, mereka ini satu bangsa yang teruk sebelum Islam. Tetapi telah dididik, diterbiah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya tak lama mana, sekitar 13 tahun lebih kurang di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan mereka ini diberi gelar dengan satu gelaran yang tak ada lagi gelaran lebih baik daripada ini, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ataupun kita biasa sebut ridwanullahu alaihim ajma'in. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat mereka ini, Allah kata A, Rasulullah kata A. Nah, Allah kata B, Rasulullah kata B. Nah, maknanya mereka ni tiada hok, tak ada ini pakai jalan je. Itu sifat para sahabat. Orang sekarang ni tuan-tuan, dia perlukanlah kepada kajian dan seumpamanya. Kita kata okeylah, tak ada masalah lah. Tapi asasnya dia kena letakkan seperti mana para sahabat beriman. Bahawa ini siapa kata? Allah kata. Nah, contoh tuan-tuan, dalam surah At-Tur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal bahril masjur. Nah, di dalam laut ada api yang membakar. Sahabat bila terima ayat dalam laut ada api, dalam laut ada api. Itu je sahabat. Terus percaya, terus beriman. Dia tidak Rasulullah. Iyo aku. Dia tak ada begitu sifat sahabat ni. Maksudnya Allah kata gitu, aku beriman. Nah, tapi tuan-tuan, orang sekarang ini dia perlu kepada kajian. Tak apalah, kaji. Dan sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan tekan ayat itu, surah At-Tur ayat yang ke-5 atau ke-6 gitu, tuan-tuan masuk dalam YouTube, tekan ayat itu sahaja, tuan-tuan akan tengok satu orang penyelam, berapa menyelam lah, dia menyelam dalam laut. Rupanya benar tuan-tuan, dalam laut tu ada api yang sedang membakar. Boleh tengok dalam YouTube kan. Itu keadaannya. Nak beritahu apa tuan-tuan? Ya, inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Api dengan air kan tak boleh. Macam mana boleh hidup pula itu? Ini dia tuan-tuan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu 1400 tahun lepas tak ada kajian. Sekarang dapat dikaji. Jadi apa lagi yang kita nak rasa tak percaya, yang kita rasa
tidak puas hati dengan Al-Quran ni, orang ini sangat-sangat pelik sebenarnya. Ni kita kena belajar dengan para Baik. sahabat. Apa saja yang Nabi sampaikan, kita kena terus percaya. Ini pegangan kita sebagai seorang Islam. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita pemanggil di talian bersama dengan Norini Abdul Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz Doktor. Saya nak cuba baca Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sadaqallahul azim. Saya minta doktor tolong komen bacaan saya. Terima kasih. Masya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa komen Ustaz? Baik, terima kasih kepada Puan Norini. Puan Norini ya. Alhamdulillah bacaan itu baik dengan nama taranumnya Taranum Jiharkah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu gaya itu namanya Taranum Jiharkah. Jadi seorang perempuan tu berkali dia bunyi tinggi sikitlah, kita nak ikut pun kita kena angkat. Jadi tuan-tuan, yang kedua ialah jaga pada dua tempat tadi. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Jadi jaga mat jaiz yang kedua-dua itu kan. Inna dan anzalna. Cuma kalau puan agak payah dari sudut nafas tu tak apa. Al-Quran ini Allah beri kemudahan. Mana kalau kita nafas tak sampai, berhentilah. Bil haqqi fa'budillah, ambil fa'budillah balik, boleh ibtidak di situ. InsyaAllah tidak ada masalah bagi mereka yang napasnya tak panjang. Ada sebahagian masjid yang pernah sampai surat layang. Yang surat layang tu ayah ustaz sendiri jadi imam ya. Jadi kata kenapa Pak Imam beritahu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kenapa berhenti di situ sedangkan itu adalah wakaf qabih dia kata. Tak. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Yalah, ayah ustaz tu orang tua. Nak buat macam mana dah. Jadi napasnya tak sampai. Maknanya kita boleh berhentilah pada ayat yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, dan kita sambung semula pada fa'budu. Betul Ustaz ya? Baik, kita ada sahabat kita di talian Ustaz nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Ustaz. Okey, saya Ismail. Sebelum saya nak tanya satu soalan, saya nak minta Ustaz perbetulkan bacaan saya insya-Allah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq wa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sadaqallahul azim. Okey, soalan saya Ustaz. Bagaimana menjadikan kalam Allah, yakni Al-Quran, sesuatu ilmu cahaya? Kehidupan itu menjadi asbab pertolongan dan penyuluh kita di akhirat kelak. Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, ni peserta seterusnya Ustaz. Apa komen Ustaz? Baik, terima kasih kepada Haji Ismail. Yang pertama sekali ialah tentang bacaan. Ustaz dengar secara umum tu alhamdulillah lah bacaan tu sudah okey. Tinggal lagi barangkali ada beberapa perkara yang perlu diperbetulkan, ditambah baiklah. Iaitu Ustaz beri tumpuan di sini ialah pada fa'budillaha mukhlisa. Yang pertama ain fa'. Fa'ain ni di tengah halqun.
Tuan-tuan Ustaz bagi keadaan sikit, cara sikit tuan-tuan untuk mudah ain, ambil jari ni man. Letak di sini. Al-Quran kita. Tekan Bawah sikit, tak, tekan sikit tengah-tengah lah. Okey. Tekan sikit. Insya-Allah terkepit itu akan mengeluarkan ain yang betul. Bila dah biasa okeylah. Fa'budillah. Fa'budillah. Kena mukhlisa sad itu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Haji Ismail akan menambah baiklah. Kemudian yang kedua, soalan Quran ni jadi penyuluh dan panduan dalam hidup ni Ustaz. Ya. Terima kasih Haji. Pertama sekali ialah Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami jadikan, turunkan Al-Quran itu tibyan, sebagai satu keterangan. Kita kata keterangan macam mana? Nah, likulli syai', pada semua perkara. Semua perkara, ada. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, Al-Quran ini sebagai satu, saya sebut tadi, sebagai dustur, sebagai asas perlembagaan paling tinggi panduan manusia, maka yang ini kena dihuraikan. Dihuraikan. Siapa menghuraikannya? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam satu. Yang kedua ialah selepas itu dihuraikan pula hadis-hadis tadi oleh para ulama. Khususnya ulama-ulama yang mu'tabar. Nah, ulama-ulama yang mu'tabar, yang diiktiraf, yang dipegang oleh majoriti umat. Nah, jadi dengan sebab itu tuan-tuan, huraian-huraian inilah kita selalu kata bahawa ulama ni manusia. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Okey, kalau ulama tu boleh jadi betul, boleh jadi salah, awak Jauh lagi. boleh jadi salah terus. Jadi tuan-tuan, kita kena berpegang kepada pandangan ulama, khususnya ulama yang diiktiraf oleh majoriti umat. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, yang ini poin yang sangat penting, berpegang kepada para ulama. Itu paling penting Ustaz Ya. dalam kita nak meletakkan panduan kita, nak memahami ayat suci Al-Quran. Ya. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita Ustaz, pemanggil di talian. Kita bersama dengan Tuan Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya macam ini Doktor. Doktor, kita merujuk pada ayat pertama Az-Zumar ini yang menjelaskan tadi, Doktor ada jelaskan maksudnya. Soalan saya macam ni Tuan Haji ni Doktor Doktor kata tadi ayat Al-Quran akan ditarik secara ulama itu dimatikan ataupun diambilnya nyawa ulama-ulama kita ni. Soalan saya, adakah ulama-ulama yang telah diambil nyawanya ini akan diganti dengan yang baru? Kerana apa yang kita faham, sekiranya ulama tak ada, Al-Quran tetap kekal, kata doktor tadi, hadis tetap kekal, tapi mereka tak ada. Dan siapa yang akan memperjelaskan ayat Al-Quran ini sekiranya ulama itu dah dimatikan? Dan adakah Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan semula ulama-ulama yang telah diambil ini untuk menerangkan ayat Al-Quran ini secara taranum macam kita buat sekarang ini? Kerana doktor ada lagi. Kalau doktor tak ada, siapa pula yang nak jelaskan? Allah. Dan macam mana pula generasi ini akan faham ayat Al-Quran ini? Itu soalan saya doktor dan Dai. Terima kasih banyak doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengganti ulama Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada Haji Omar. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, bila menyentuh tentang ulama, khususnya ulama-ulama Rabbani yang Ustaz sebutkan dalam hadis Sahih Bukhari tadi, Allah matikan mereka satu sehinggalah bila tidak ada dalam tempat tersebut. Sekarang bila Allah sebut, Rasulullah SAW sebutkan dimatikan biqabdil ulama, bukanlah semua sekali. Maksudnya sudah berkurang. Berkurang. Sehingga pada satu tempat itu mungkin dah kurang sangat tu tidak ada. Jadi mereka akan rujuk ini rujuk kepada orang-orang yang tidak ada ilmu, dipanggil juhala. Kita kata zaman sekarang ni mungkinlah boleh rujuk lagi pada ulama-ulama masih ramai kan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, pada satu ketika hujung di akhir zaman nanti, maka perkara ini akan berlaku. Jadi bila tahap sudah hampir kepada kiamat tuan-tuan, maka pada masa itu kita berpegang daripada ulama-ulama Rabbani ini. Ulama-ulama yang ada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala betul dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam panduan-panduan ulama muktabar yang lepas. Diikut perkara itu insya-Allah
Orang yang ikhlas tuan-tuan, dalam sebut tentang ikhlas dalam perkara ini, Allah akan mesti beri jumpa jalan ini. Syaratnya dia beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz juga sebagai seorang pendidik Ustaz Ya. Jadi kita mendidik anak-anak murid ini untuk mungkin suatu hari nanti mereka menjadi para ulama. Ya, Ustaz, mudah-mudahan. Baik, kita ada sahabat kita di Facebook bersama dengan Sahziatul Siddiq. Soalannya, mengapakah kaum musyrik mengatakan Al-Quran diada-adakan? Namun apabila mereka membuat penilaian pengiktirafan Al-Quran itu sesuatu hebat, namun mengatakan ia adalah sihir pula. Apakah sikap tidak mahu menerima kebenaran dari wahyu terjadi sedemikian? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Sahziatul Siddiq. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, Al-Quran memang wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walau macam mana keadaan wahyunya sekalipun, manusia tetap terbahagia kepada dua. Yang pertama sekali manusia yang terima, yang kedua adalah manusia yang tolak. Itu hakikatlah. Sebabnya Allah beri pilihan kepada manusia nak memilih, nak Allah beri. Wa hadainahun najdain, kami beri dua jalan, baik dan buruk. Nak terima Quran, nak tolak. Ya, boleh. Kemudian inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami beri jalan kepada kamu tu syakira, kamu jadi orang baik boleh, jadi orang jahat pun boleh. Sama juga dalam ayat faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kamu nak beriman silakan, nak kufur pun boleh. Bukan boleh tu maksudnya hukumnya boleh dah, tapi pilihan. Tapi selepas itu kamu terimalah kesan daripada pilihan kamu itu. Kalau kamu beriman, syurga. Kalau kamu kufur, maka dalam neraka. Jadi hakikatnya tuan-tuan, perkara ini berlaku lebih awal. Iaitu siapa? Kepada syaitan. Allah pernah beri pilihan. Pilihan apa dia? Sujud kepada Nabi Adam. Sebenarnya sujud kepada Nabi Adam ini hakikatnya oleh kerana iblis pada masa itu adalah dia sangat kuat abidnya. Sangat tinggi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dijadikan Adam ini antara lain ialah ujian kepada iblis. Kenapa ujian? Kerana Allah nak tengok Adam alaihissalam ni, aku suruh sujud dengan cara li ta'zim tadi. Suruh sujud itu adalah bertujuan untuk supaya kamu taat kepada perintah aku. Bukan sujud pada Adam sangat. Perintah aku. Jadi pada masa itulah iblis mengatakan, khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku daripada api, dia daripada tanah. Macam mana api sujud pada tanah? Api kalau adukan api dengan tanah, terbakar tanah tu. Jadi aku lebih mulia. Itu. Situlah Allah SWT marah. Aba wastakbara. Enggan dan juga mereka ini takabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan perintah sujud itu perintah aku, yang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Ustaz, ini perintah itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita dah tamat di TV3 Ustaz, dan kita akan sambung lagi 30 minit perbincangan kita di TV9. Terima kasih kepada para penonton dan jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton atas kesetiaan anda bersama dengan kami pada hari ini dalam topik pengajian tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat pertama sehingga ayat yang ketiga bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Lokman Ibrahim. Baik Ustaz, sahabat kita nak bertanya satu soalan di Facebook. Boleh kita raikan saya? Boleh, insyaAllah. Mak Etun, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i bersama dan semua tanyalah Ustaz. Soalannya, berdasarkan ayat yang kedua surah Az-Zumar bermaksud sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Soalannya, apa maksud memurnikan ketaatan dalam ayat ini Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Mak Itun, soalan yang sangat baik. Dalam ayat nombor 2, bahkan ayat Allah sambung pada ayat yang ketiga itu kan. Fa'budillah mukhlishan lahuddin.
maka sembahlah Allah dengan keadaan ikhlas kepada agamanya, iaitu memurnikan. Maksud di sini ialah memurni daripada perkara syirik. Mensyirikkan dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Bahkan bagi Allah itu adalah agama yang suci bersih daripada perkara syirik. Allah menyambung lagi lepas itu, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah itu ada pembantu, ada penolong, mereka mengatakan kami tidak sembah mereka itu melainkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan di dalam internet, khususnya ialah perbincangan dalam Facebook apa semua dah, di kalangan asatizah mengaitkan ayat ini dengan orang-orang yang melakukan tawassul. Tuan-tuan, tawassul ini ialah kita berdoa kepada Allah, inni atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyur rahmah an tuqdiya hajati. Aku bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, supaya Allah menerima hajat-hajat aku. Baik. Tuan-tuan, ini mereka mengaitkan bahawa perkataan-perkataan seperti ini, seperti ini adalah memaksudkan seperti ayat ini, iaitu kami tidak sembah melainkan untuk mendekat, ada perantaraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak minta dengan Allah terus. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Ini perlu kepada huraian para ulama. Yang Ustaz sebut ni pun yang ulama yang terangkan. Baik, tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Yang pertama sekali, ayat ini ma na'buduhum. Kami tidak sembah. Sebut dengan jelas, sembah. Adapun tawassul itu sembah ke tidak? Tidak. Dah, itu tabarruk dia panggil. Tawassul atau tabarruk, mengambil barakat. Boleh ke tidak? Dan sahabat mengambil berkat dengan Nabi ni, banyak. Banyak. Berkat dengan air liur Nabi. Berkat dengan rambut Nabi. Berkat dengan pakaian Nabi. Banyak-banyak tuan-tuan. Cerita tu, itu tuan-tuan boleh cari di internet, tak ada masalah. Baik, kemudian bila kata keberkatan, benda-benda seperti itu boleh. Baik, ada yang mengatakan bahawa kalau isu tawassul dan tabarruk ini adalah semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa dah Rasulullah dah meninggal, dah wafat, tak boleh dah. Ada. Kerana Sayyidina Umar dalam hadis Sahih Bukhari, bila berlaku maja'ah ataupun kemarau panjang, mereka buat salatul istisqa. Bila buat salat sembahyang istisqa minta hujan ini, Umar mengatakan bahawa kunna natawassalu bin nabiyina. Sebelum ini kami bertawassul dengan Nabi. Sekarang kita tawassul dengan ammun Nabi, iaitu Al-Abbas. Jadi mereka memberi makna bahawa tawassul itu semasa hayat Nabi saja. Lepas hayat Nabi tak boleh lagi dah. Tuan-tuan, dalam pandangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, 4 mazhab saya sebut ni, 4 mazhab. Majoriti ulama mengatakan boleh bertawassul kepada Nabi hayyan wa mamatan ataupun mayyitan. Boleh semasa hidup ataupun selepas mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengatakan ini syirik. Ini syirik, tak boleh. Tuan-tuan, syirik ni nak kata tu perlu kepada pendalilan yang jelas. Dia tak boleh semudah-mudahnya. Macam isu baru ni tentang isu ada seorang ustazah menyebutkan tentang ya barik. Ada pula orang yang katakan ya barik dengan kaf. Yang pertama hamzah, yang kedua barik, dia silap lah. Ya barik tu silap. Kalau sebut itu syirik, Allah janganlah semudah-mudah itu syirik selalu.
Tuan-tuan, ialah orang awam ya, betulkan kesilapan itu, tapi tidaklah sampai membawa kepada syirik. Sebab syirik dia ada dawabit, dia ada syarat-syarat, dia ada kaedah-kaedah. Nak kata syirik itu perlu kepada banyak perkara sebenarnya. Tidak ada syirik itu syirik, ini syirik, tak boleh gitu. Maknanya dalam kita meletakkan penyembahan kita itu, jangan kita mensyirikkan Ya, Allah. itu poin asasnya. Baik Ustaz, sahabat kita ada satu soalan daripada Jura Azlin Sufyan. Ikhlas yang bagaimanakah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apakah maksud din dalam ayat tersebut? Silakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada Jura Azlin Sufyan. Soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan, Allah mengaitkan tentang fa'budillah. Sembahlah Allah dalam keadaan ikhlas kepada Dia, maknanya kita bertauhid kepada Allah, tidak yang lain. Perlu diingat tuan-tuan, sebenarnya masyarakat Arab jahiliyah kenal tak Allah? Kenal Ustaz? Kenal. Dia kenal Allah. Dia mengaku tak bahawa Allah menjadikan alam ini? Mengaku ke tidak? Mengaku Ustaz? Ia mengaku. Dalam Quran bersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Kalau kamu tanya mereka, siapakah menjadikan langit dan bumi? Mereka jawab, Allah. Maknanya mereka tahu bahawa Allah menjadikan langit dan bumi ini, mereka mengaku. Tapi tuan-tuan, bukankah pengakuan seperti itu menunjukkan mereka beriman? Tak. Allah SWT kata tak. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka ini selain daripada Allah ada Tuhan lain. Langit bumi Allah buat, okeylah. Tapi ada Tuhan perigi, ada Tuhan rumah, ada Tuhan pasir, ada Tuhan kaldai, Tuhan unta, ada belaka Tuhan lain. Yang ni yang Allah marah. Menjadikan Tuhan yang lain. Ini salah. Okey, baik Ustaz. Kita nak berehat seketika Ustaz. Dan selepas ini kita nak tahu juga, ada syarat ke untuk kita mendapatkan ikhlas ni Ustaz? Ya. Baik, kita berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini membincangkan surah Az-Zumar ayat 1 sehingga ayat 3. Baik, para penonton, kita nak raikan soalan di Facebook bersama sahabat kita Izara Zulaika. Bagaimana bagi yang individu yang mengamalkan mengambil ilmu kebal? Lebih-lebih jika terlibat dalam ilmu persilatan. Sedangkan ibadah tetap seseorang itu laksanakan. Bagaimana penerimaan ibadah itu di sisi Allah? Patuh pada surat Allah namun mengambil sesuatu sebagai pelindung. Bagaimana Ustaz? Terima kasih kepada Izara Zulaikha. Soalan yang sangat baik dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Persoalan tentang kita sebut ikhtiar mana? Ikhtiar ni Allah suruh. Ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi maknanya mengambil ikhtiar. Bukan makna tak yakin kepada Allah, tapi Allah suruh berikhtiar. Jangan kamu campak diri kamu ke arah binasa. Baik, dalam menyentuh dan isu silat, Abu Sa'ad biasa dengar lah orang nak ada ilmu kebal dan seumpamanya. Tuan-tuan, yang pertama sekali ialah Nabi SAW tidak kebal. Tidak kebal. Bukti kat mana? Buktinya Rasulullah dalam perang Uhud patah gigi. Patah gigi, berdarah-darah, bahkan di Taif kan, Allah dibaling batu tu, berdarah-darah tubuh sampai ke kakinya. Mana tak kebal tu? Ya. Ada. Jadi itu satu perkara. Yang kedua, boleh ke tidak ilmu kebal itu? Baik, tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian.
Ustaz cadangkan begini, sila rujuk kepada ulama'-ulama'. Nah, rujuk kepada para ulama', apa yang dibaca, apa yang diamalkan itu, kod-kod benda itu salah dan tak boleh. Kenapa? Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim, hadis sahih Muslim ini, iaitu para sahabat, kunna narqi fil jahiliyah. Kami sebelum ini ada ruqyah. Ruqyah ni baca-bacaan lah pada zaman jahiliyah. Bila Nabi SAW datang bawa Quran apa semua, kami berhentilah. Sahabat tanya, boleh tak kami ruqyah dengan apa yang kami buat pada zaman jahiliyah dulu? Ruqyah ini maksudnya jampi-jampi apa semua tu kan, yang zaman jahiliyah. Maka Rasulullah kata, a'ridu alayya ruqakum. Cuba kamu baca, nak dengar. Mereka pun sebutlah bacaan orang baca tu. Rasulullah kata, tak apa. Ma lam yakun syirkan, selagi mana ia bukan syirik. Itu syarat dia, Ustaz? Ya. Bukanlah itu satu baksan, tidak satu halangan dia kata, tetapi jangan termasuk dalam perkara syirik. Sebab tu Ustaz kata tadi, tolong cek dulu bacaan-bacaan ini kepada para ulama. Mufti apa semua, tolong cek dulu bacaan ini boleh atau tidak. Takut-takut termasuk dalam perkara syirik. Ulama beri dua syarat ni. Yang pertama ialah bahasa yang mafhum. Boleh faham? Boleh faham. Bukan mambang-mambang. Walaupun dia bukan bahasa Arab. Bahasa Melayu boleh. Bahasa Cina boleh. Mafhum. Yang kedua, tidak ada syirik. Duk main jing lah, mambang lah, apa semua tu tak boleh lah. Maknanya contohnya, aku bacakan ini, kamu akan sembuh dengan izin Allah. Itu tak ada masalah. Bahasa Melayu kita kan, tak ada masalah. Itu maksudnya apa? Selagi mana tidak berlaku syirik. Jadi dengan soalan yang sebegini, Ustaz harap perkara itu dirujuk. Tapi asasnya Islam suruh mengambil ikhtiar. Inilah usaha kita, Ustaz. Maknanya dalam kita nak belajar silat ke, taekwondo ke, apa ke, semua boleh. Sebab ini ikhtiar kita dalam kita melindungi diri kita. Baik, Ustaz. Kita ada sahabat kita, Ustaz, Nur Dahlia Biru, nak bertanyakan satu soalan. Di penghujung ayat ini ada disebutkan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berdusta dan dipalingkan. Dusta yang bagaimana yang Allah palingkan hati seorang itu dari mendapat petunjuk? Bagi orang yang berbohong untuk lepas dari suatu hukuman atau untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, adakah hati mereka ini sama tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana, Ustaz, dengan persoalan ini? Baik. Terima kasih kepada Nur Dahlia Biru. Tuan-tuan muslim dan rahmat Allah sekalian, soalan yang sangat baik. Dalam Ustaz nak sebut sini, makna dusta ni ada dua lah. Satu, dusta bercakap bohong itu satu perkara, iaitu memang juga diharamkan dan sifat munafik. Satu, dalam konteks ayat ini ialah mendustakan ayat-ayat Allah. Datang bukti, Allah dah beritahu, tiba-tiba tolak. Itu maksudnya pendustaan sini. Kadzab, man huwa kadzibun kafar, dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslim dan rahmat Allah sekalian, kalau orang bagi alasan, bagi dalil, innallaha la yahdi man huwa kadzab huwa kadzibun kafar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayat kepada orang yang membohongi ayat Allah dan juga kufur kepada Allah. Baik. Dia baca, dia kata, patutlah Allah tak nak beri hidayat. Sampai bila pun tak akan dapat hidayat. Dia kona kat situ, tuan-tuan. Tuan-tuan muslim dan rahmat Allah sekalian. Perlu diingat, ya. Ayat Quran ni ada 3 bahagian. Ustaz ringkaskan saja. Yang pertama sekali, ayat yang badihi, yang sekali baca faham. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbihlah pagi dan petang. Okey, itu selesai. Yang kedua ialah ayat kepada perlu perbincangan, perincian daripada para ulama. Ini termasuk. Termasuk. Jangan jarang, tuan-tuan, ayat Quran satu sahaja tak ada kait yang lain. Jarang-jarang. Boleh kata hampir 90% lah ayat Quran mesti ada kait dengan ayat yang lain, hadis yang lain. Begitulah seterusnya. Jadi, baik, bila sebut Allah tidak memberi hidayat, tak boleh kata bahawa patutlah pun. Dia tak sembahyang, tak ada hidayah. Nak sembahyang macam mana? Dia tak puasa, tak ada hidayah. Tidak begitu, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang lain, ya, bahawa Allah memberi pilihan kepada manusia.
Dan pilihan ini telah diterangkan dalam Quran, dalam hadis. Kamu nak benda mana? Wahadainahun najdain, dua jalan, jalan baik, jalan buruk, pilih. Sebab tu tuan-tuan, masa waktu sembahyang, maka sembahyang ini orang tu boleh pilih. Contohnya subuh tadi. Ya. Boleh tak kita memilih nak sembahyang dengan tak sembahyang subuh? Boleh ke tidak? Kalau ikut pilihan kita, bolehlah Boleh. pilih mana. Tapi hukum ni tak, hukum tak apa. Hukum itu tak perkara tidur. kedua. Okay. Kita nak cakap boleh pilih tidak? Boleh. Saya tak nak bangun lah pagi ni. Boleh Sambung tidak? Sambung tidur balik. Sambung sedap tidur lah. Boleh tuan-tuan. Tapi hukumnya berdosa lah. Cuma nak beritahunya pilihan itu ada. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, berdasarkan kepada pilihan inilah maka Allah Subhanahu Wa Taala menghukum manusia. Kalau manusia yang tidak ada pilihan, tidak ada dosa bagi mereka. Contohnya, budak yang dia punya akal tak sampai lagi, levelnya taklif tu tak sampai. Dosa ke tidak? Dia buat dosa. Contoh, dia ambil duit orang RM10. Umur berapa? Umur 7 tahun. Dosa ke tidak? Tak berdosa. Kenapa? Dia pun tak erti apa lagi. 7 tahun jadi pening-pening begitu lagi, budak kan? Maka tak berdosa. Jadi kenapa tuan-tuan? Kerana belum sampai had ataupun tahap yang nak ditaklifkan, nak dibebankan dengan syariat kepada dia. Anak syndrome Down. Orang yang akalnya kita kata gila lah. Kalau dia buat dosa, ada dosa tak untuk dia? Dia buat dosa. Tak adalah. Tak ada dosa. Kenapa? Kerana tak sampai tahap. Yang masalahnya ini ialah akal dia sihat. Macam kita lah, akal sihat. Quran ada, hadis ada, ulama hurai ada, semua ada, dia langgar juga. Inilah innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Allah tidak akan memberi hidayah orang seperti ini. Sebab dia pilih dah gitu. Tak apa terus. Tunggulah zaman masa tadi, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya. Mana asal pilihan dia kemudian berlaku begitu, patutlah. Maknanya hidayah ni perlu dicari juga. Perlu dicari. Baik Ustaz. Mungkin kita nak melihat apakah dia pelajaran yang dapat kita ambil daripada surah Az-Zumar ayat pertama sehingga ayat ketiga ni Ustaz. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Yang pertama sekali secara kesimpulan ke ni, Mungkin kita ambil orang kata intipati yang penting lah saya. Yang pertama sekali ialah Al-Quran ini merupakan satu perlembagaan, satu dustur asas. Daripada situlah tuan-tuan kita menerima segala perkara sebagai panduan hidup dunia dan akhirat. Dan dalam beribadat juga adalah merupakan kita kena ibadat ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui cara dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapat buat ini, intipati yang besar daripada kita punya perbincangan pagi ini, insya-Allah selamat kita. Sama ada dunia atau akhirat. Mungkin sikit Ustaz boleh kongsikan, tadi saya ada tanya tentang syarat ikhlas Ustaz. Sebelum kita tamat. Asasnya para ulama menyebutkan tentang ikhlas ini ada berkait tiga perkara. Tiga perkara. Pertama, dia niat kepada Allah. Yang kedua, mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga lah nak kepada habuan di akhirat. Cukup tiga syarat ni, insya-Allah termasuk ikhlas. Tapi kalau dia buat amal tidak ikhlas, adakah tidak diterima Ustaz? Ya, amalan yang tidak ikhlas ini amalan yang mardud di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan, ialah kita keadaan kita, suasana kita ni, yang paling penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu, untuk keikhlasan amalan. Nombor dua ialah, ini para ulama beri cadangan cara untuk ikhlas apa dia? Istiqamah. Contoh, sembahyang subuh pergi masjid, walau macam mana keadaan, ribut ke, hujan ke, panas ke, tak kira lah, pergi sembahyang. Maka tuan-tuan, dengan sebab itu orang ini dia pergi walau macam mana keadaan, itu namanya ikhlas. Bukan hanya senang je dia pergi, bila payah tak pergi, maka itu belum berlaku ikhlas. Ada doa sikit tak ataupun amalan yang boleh Ustaz tinggalkan kepada para penonton untuk dapat ikhlas ni Ustaz? Tuan-tuan, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita beribadat dalam keadaan fa'budillah mukhlishan lahuddin. Insya-Allah dengan doa yang sebegitu, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri keikhlasan kepada kita bersama, insya-Allah. Sebab bukan senang Ustaz nak dapat ikhlas ni, dan yang paling penting sekali Ustaz, kita buat amal ibadah ni bukan untuk manusia.
manusia, tetapi semata-mata mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita pun dah berada di akhir siaran. Mungkin kita nak minta Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa kita sebagai doa penutup pada hari ini. Persilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan diberikan pada hari ini. Ada orang kata tak puas lagi Ustaz. Tapi kepada para penonton mungkin call tak dapat, jangan risau. Esok kita bersama dengan Ustaz lagi, sambungan surah Az-Zumar ayat ke-4 sehingga ayat ke-6. Pada esok hari kita akan sambung lagi. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Saya Dai Aiman, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi pada esok hari. Like dakwah, share ilmu. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, kita berjumpa lagi. Ila liqa, ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.